Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Syazmi bin Mazalan dari PDT Hilir Perak akan membentangkan justifikasi logo Silverland. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, yang aksara huruf S dan L yang berwarna kuning jika dapat dilihat di dalam perisai itu, SL merupakan akronim daripada perkataan Silverland Land. Jadi warna kuning itu bermaksud kesetiaan kami kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, dan warna hitam melambangkan kami sebuah kumpulan yang eksklusif, canggih, anggun, percaya pada diri dan juga kuat. Dan juga kita dapat lihat di bawah itu ada perkataan PTM 01 Palang 22 yang bermaksud Program Transformasi Minda Siri 1 tahun 2022. Dan perisai bermaksud benteng ketahanan diri daripada gejala yang tidak sihat yang boleh menjejaskan perkhidmatan dan juga nama baik jabatan. Sayap helang di belakang tangan yang berjabat bermaksud pemikiran yang menjangkau jauh, juga tindakan yang steadfast bagaikan helang. Tangan berjabat berwarna merah membawa maksud semangat juang dalam mengeratkan silaturahim dan juga semangat setiakawan di dalam kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Silverland akan mengupas isu bagaimanakah caranya untuk mengurangi jumlah kes rasuah di kalangan pejabat awam. Apa itu rasuah? Rasuah merupakan satu jenayah atau kesalahan undang-undang apabila penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan yang seseorang individu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah bonus, undian hikmat jawatan dan upah. Faktor rasuah, kelemahan pemimpin ataupun ketua dalam sesebuah organisasi dikenal pasti antara faktor utama. Rasuah dan salah guna kuasa membabitkan penjawat awam berlaku di negara ini. Selain daripada itu, mahu hidup bergaya melebihi kemampuan punca terjebak rasuah seperti ingin duduk di rumah besar, apartmen 5 bintang, memakai kereta mewah dan sebagainya. Saya selaku pembentang hari ini akan membawakan anda faktor yang menyebabkan penjawat awam itu terjerumus dalam kes rasuah. Saya bawakan dua faktor pada hari ini. Baiklah rakan-rakan, mari kita pergi dulu kepada definisi faktor itu. Faktor adalah unsur yang menyumbang kepada sesuatu hasil. Berkenaan tajuk pada hari ini, hasil tersebut adalah hasil yang negatif. Ya, faktor yang menyumbang kepada kes rasuah, iaitu kes yang negatif. Baiklah, melalui pembacaan ringkas dan pemerhatian pada isu semasa, boleh saya katakan faktor yang pertama adalah gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah yang diamalkan oleh penjawat awam. Saya kira bukan penjawat awam sahaja, rata-rata anak muda zaman sekarang. Baiklah, faktor yang pertama ini adalah faktor individu, dan itu adalah sikap pada penjawat awam itu sendiri. Saya kira gaya hidup mewah ini, jika kita mampu, itu tidak ada masalah. Tapi jika pendapatan kita berkata lain, berkata tidak, adakah kita masih berkata ya? Jika kita masih berkata ya pada gaya hidup mewah ini, saya kira dia akan melilit diri sendiri, menjerut diri sendiri, dan menyebabkan kita berfikir untuk mencari
pendapatan tambahan dan berisiko, menyebabkan kita berisiko untuk menerima rasuah, kerana nilai yang diberi rasuah bukanlah RM1 2, selalunya akan melibatkan nilai-nilai yang besar. Dan solusinya, saya bawakan solusi juga. Sebagai penjawat awam, kita haruslah berusahalah hidup seadanya, bersyukur dengan apa yang ada. Jangan kita meletakkan kemahuan melebihi daripada kemampuan diri kita, kerana ini akan membuatkan kita terbeban dan terlilit hutang pada masa akan datang. Dan saya bawakan faktor yang kedua. Faktor yang kedua ini masih lagi faktor dari individu itu sendiri. Kurangnya kefahaman tentang maksud rasuah. Ini saya tidak boleh bentangkan secara istilah. Saya bawakan satu situasi. Seseorang individu yang berbangsa Cina, contohnya berbangsa Cina, datang ke pejabat kita dan memberikan kita sekotak limau Mandarin bersempena Tahun Baru Cina. Dalam diri penjawat awam, kalau saya kira saya sendiri pun sewaktu itu, kita agak keliru. Adakah ini hadiah ataupun adakah ini cuma sekadar pemberian biasa? Betul, saya kira rakan-rakan sekalian pernah berada di situasi ini. Okey. Dan penjawat awam akan keliru apabila melihat situasi ini. Dan di sini saya rasalah solusinya adalah kita berfikir sejenak, melihat individu yang memberi itu, adakah dia berkepentingan terhadap kita? Adakah kita pun berkepentingan terhadap dia? Bagi saya, jika itu tidak berkepentingan, ia bukanlah rasuah. Jika ia berkepentingan, melibatkan mempercepatkan dokumen, mempercepatkan suatu permohonan, itu dikira rasuah, saya rasa, menurut saya. Dan maka berhati-hatilah kita sebagai penjawat awam ni nak terima sesuatu benda tu. Okey, akhir kata secangkir bicara dari saya. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, tapi jangan sesekali kita mengambil hak orang lain. Assalamualaikum dan terima kasih. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis dan sahabat-sahabat sekalian. Nama saya Hardip Singh, anak lelaki Jaswan Singh, sedang berkhidmat di Pejabat Daerah dan Tanah Batang Pada. Tajuk ucapan saya adalah rasuah. Rasuah memberi kesan yang sangat besar terhadap sesebuah negara. Antara kesan adalah orang awam akan kehilangan kepercayaan terhadap sesebuah institusi kerajaan dan akan berlaku ketidakadilan dalam golongan masyarakat miskin dan sederhana, dan peluang pekerjaan dan pendidikan buat orang yang miskin dan sederhana adalah agak susah jika rasuah tidak dibendung daripada mulanya. Untuk itu saya ingin memberi pantun. Disebabkan setitik nila rosak susu belanga, pandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke lantai juga. Dengan itu saya ingin memberi pendapat saya. Rasuah tidak memberi sebarang keuntungan kepada sesiapa, malah memberi kesan yang sangat besar kepada sesebuah negara dan institusi kerajaan. Untuk demikian, saya ingin mengucap terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis dan rakan-rakan sekerja. Sekian, terima kasih. Seterusnya iaitu mengancam keselamatan rakyat dari aspek perbezaan, iaitu membekal bahan yang tak berkualiti lah,
Contoh dari segi pembinaan lah. Okay, seterusnya iaitu melemahkan sistem pemerintahan. Sebagai contoh, lahirnya pemerintah yang tidak berkualiti. Sekian. Antara kesan rasuah di kalangan penjawat awam ialah mencemarkan imej sesebuah jabatan dan boleh menyebabkan seseorang pegawai itu dibuang pekerjaan. Langkah utama untuk membendung gejala rasuah di Malaysia adalah melalui peranan pihak kerajaan. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui agensi SPRM perlu mengambil tindakan yang lebih agresif tanpa mengira kedudukan dan pangkat seseorang dalam melaksanakan tugas kerana anggota SPRM merupakan sebuah badan bebas yang dilantik. Oleh itu, anggota SPRM perlu bertindak menyamar seperti seorang atau rakyat biasa untuk menyiasat aduan yang dilaporkan tentang kes rasuah. Dengan berbuat demikian, golongan yang terlibat dalam gejala rasuah boleh ditangkap dan dikenakan hukuman berdasarkan undang-undang tindakan yang lebih agresif. Hal ini perlu dilakukan secara berterusan dan bukan setakat hangat-hangat tai ayam sahaja. Oleh itu, siasatan terhadap golongan pekerja khususnya penjawat awam tanpa mengira kedudukan atau pangkat oleh SPRM sangat penting untuk membendung gejala rasuah yang berleluasa di kalangan penjawat awam di negara kita. Selain itu, langkah seterusnya ialah kerajaan mengenakan hukuman yang lebih berat ataupun denda yang lebih berat terhadap golongan penjawat awam yang terlibat dengan gejala rasuah. Hal ini supaya golongan tersebut dapat diberi pengajaran dan dapat menimbulkan rasa gerun terhadap orang lain yang hendak melakukan rasuah. Misalnya, pihak kerajaan harus mengenakan denda 10 kali ganda ataupun hukuman 10 tahun ke atas seseorang yang melakukan rasuah. Hal ini menyebabkan orang ramai berfikir dahulu sebelum bertindak supaya tidak dikenakan hukuman yang lebih berat. Golongan penjawat awam yang terlibat dalam gejala rasuah harus mengetahui bahawa sepandai-pandai tumpai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Natijahnya, berdasarkan pelaksanaan undang-undang seharusnya memberi kesedaran terhadap golongan penjawat awam melalui media sosial supaya dapat mendidik masyarakat tentang bahaya amalan rasuah. Cara-cara mengatasi amalan rasuah ialah dengan memantaukan iman dan mengukuhkan jati diri seseorang. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk mementeraskan gejala rasuah. Assalamualaikum, saya Ramli bin Abu Jalil. Kami dari Kumpulan Civil Land berpendapat cara-cara mengatasi amalan rasuah melaksanakan kempen kesedaran dengan lebih meluas dan menerapkan nilai-nilai murni di peringkat sekolah dengan harapan agar amalan rasuah ini dapat diatasi. Kami di Silverland berpendapat bahawa isu ini sememangnya amat serius dan hendaklah ditangani daripada awal lagi. Contohnya melalui pendidikan di sekolah, iaitu dengan menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri setiap pelajar akan pentingnya integriti, nilai-nilai moral dan juga nilai-nilai agama supaya dapat membentuk jati diri yang lebih utuh dalam diri setiap pelajar. Ini sekaligus dapat membentuk sasiah diri yang lebih sempurna dan juga berakhlak tinggilah supaya tidak ada lagi di antara mereka yang akan mengamalkan rasuah secara langsung ataupun tidak apabila sudah dewasa kelak. Ini juga selaras dengan patah yang mengatakan bahawa melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Seterusnya, pihak kerajaan juga hendaklah memainkan peranan yang penting, iaitu dengan mempertingkatkan lagi kempen dan juga peringatan di semua media sosial akan bahaya rasuah.
dan peringatkan juga tentang hukuman yang diperuntukkan untuk pesalah-pesalah penerima ataupun pemberi rasuah supaya dapat menimbulkan rasa gerun dan juga takut kepada setiap individu yang mendengar, dan sekaligus apabila mereka mahu terfikir untuk melakukan ataupun menerima rasuah, mereka akan berfikir 2 kali kerana rasuah ini isu yang amat-amat berat dan juga dapat memusnahkan karier seseorang penjawat awam terutamanya. Bagi dalam jabatan, kami juga mendapat bahawa ketua jabatan hendaklah memainkan peranan yang amat penting dalam mencegah isu rasuah ini, kerana ketua jabatan merupakan tunggak dalam satu jabatan dan bukan hanya perlu mengamalkan konsep pemimpinan melalui teladan. Sekiranya terdapat mana-mana info ataupun maklumat daripada kaki tangan bahawa terdapat salah laku berkenaan dengan rasuah, ketua jabatan hendaklah mengambil tindakan serta-merta, contohnya mengambil tindakan tertib kepada kaki tangan yang mengamalkan rasuah. Ini sebagai contoh dan juga boleh juga dijadikan pengajaran untuk setiap kaki tangan yang lain agar bekerja dengan lebih baik dan juga mengelakkan diri daripada terjerumus dalam kancah rasuah. Ini kerana didapati rasuah ini adalah satu gejala ibarat penyakit yang mana sekiranya setelah kita ambil sekali, individu tersebut akan cenderung untuk mengulanginya kali kedua, kali ketiga dan keempat. Dan ini sekaligus menjadi punca kenapa rasuah sangat-sangat berleluasa dalam kaki tangan awam. Diharapnya dengan adanya hukuman tindakan yang serta-merta, jadi dapat mengelakkanlah yang lain daripada mengambil contoh melakukan perbuatan keji rasuah ini. Perbaikan untuk mengurangi jumlah kes rasuah di kalangan penjawat awam. Salah satunya ialah dengan menekankan aspek pendidikan Islam dan juga pendidikan moral. Cara-caranya mungkin kita boleh masukkan dalam subjek pendidikan Islam dan juga pendidikan moral sejak di bangku awal sekolah lagi. Tak kira daripada tadika S1 ataupun peringkat menengah rendah, dan dengan cara ini dapat membentuk model insan yang ampuh untuk pelajar ini menempuh alam pekerjaan dan menghindari perkara yang negatif, terutamanya gejala rasuah. Rasuah merupakan sesuatu perbuatan yang salah dan batil. Sekiranya perbuatan ini dapat dibendung, maka akan lahirlah masyarakat yang prihatin dan peka untuk membendung jenayah ini daripada berleluasa. Sebelum saya akhiri, izinkan saya membaca serangkap pantun. Kayuh sampan berhati-hati, terumbu karang terlanggar nanti. Fikir dahulu sebelum transaksi, kalau terjebak tak guna sesali. Sekian.